Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita untuk bertemu pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul sihat ya? Sihat alhamdulillah. Hari Sabtu ini. Hari Sabtu ya, kita bersyukur kita masih lagi bersama ya My Quran Time bersama Al-Quran ya. Dan terus tuan-tuan istiqamah. Hari ini hari ulang kaji Ustaz ya. Betul Ustaz. Ulang kaji halaman 277 hingga 282 ya. Dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Mustafa Suki. Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Yes, kita dengar suara dulu Ustaz ya. Nanti kita akan tengok wajahnya. Dah nampak dah wajah. Ya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Gembira kita hari ini Ustaz ya. Kita Betul, akan Ustaz. bersama mengikuti ulang kaji halaman-halaman akhir di dalam surah Lebah, surah An-Nahl dan juga awal surah Al-Isra. Ya. Mari sama-sama Ustaz ya. Kita Betul, mulakan sedikit dengan doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita mohon Allah untuk menambahkan ilmu kita yang mengelakkan kita daripada menjadi orang yang jahil, yang kita akan cuba mengulang kaji memahami apa maksud jahil di dalam Al-Quran ini sendiri. Hari ini kita akan memulakan halaman 277 dengan ayat yang biasa kita baca bagi ayah-ayah ya, bagi abang-abang yang selalu hadir ke solat Jumaat mendengar khutbah. Di hujung itu biasanya ada bacaan ya, walaupun bukan wajib tetapi ada bacaan ayat 90 daripada surah An-Nahl, iaitu Allah menyeru untuk keadilan bil adl wal ihsan dan berbuat baik kepada qurba, kepada orang yang dekat, mencegah daripada tiga perkara. Tiga perkara inilah yang kita ingin sama-sama fahami bersama Al-Fadil Ustaz Mustafa sebentar lagi. Mari sama-sama kita baca ayat 90 ini bersama adik-adik yang hari ini tak ada PDPR ya. Jom kita baca bersama halaman 277 ayat 90 agar apabila dapat peluang untuk solat Jumaat nanti ayah-ayah dapat menghargai apa yang dimaksudkan dengan ayat 90 ini. Kita baca dahulu bersama Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Al-Fadhil Ustaz Fazrul yang saban hari kita doakan Ustaz tu sihat saya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan-puan dan juga ilmuwan kita pada saat ini yang akan berkongsi dengan kita Al-Fadhil Al-Ustaz Mustafa yang bersama kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat terus ulang kaji dan tambah lagi ilmu pengajian-pengajian kita, halaman-halaman yang kita akan baca pada hari ini insya-Allah taala. Ibu-ibu, ayah-ayah buat apa tu kat rumah tu, tengah makan nasi ke? Sebab sambil-sambil itu jika ada kelapangan, jom sama-sama dengan kita ulang kaji hari ini insya-Allah. Kita nak baca terlebih dahulu ayat yang ke-90.
halaman yang ke-277. Ustaz dia kata, lama dah tak dengar ayat ni. Sebab turn tak sampai dia kata. Turn tak sampai. Giliran nak pergi masjid belum sampai lagi. Belum sampai. Jadi mudah-mudahanlah jadi ubat rindu Hari ni. Hari ini kita dengar dan selalu kita dengar sahaja. Hari ini kita dengar, kita dah belajar sebelum ini dan kita ulang kaji lagi pada hari ini. Ayat yang ke-90 ini jom kita baca sama-sama insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pengajaran. Inilah ayat 90 daripada surah An-Nahl yang telah pun kita belajar sebelum ini. Tetapi pada hari ini kita bertuah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa untuk menjelaskan, Ustaz, bila bercakap tentang menyeru kepada keadilan dan juga ihsan dan memberi keutamaan bantuan kepada kurba, orang yang dekat, itu 3 perkara yang perlu dilaksanakan. Allah melarang daripada fahsya, mungkar dan juga bagh. Jika boleh Ustaz menjelaskan perkara ini dan apakah semangat, spirit yang ada pada ayat 90 ini untuk ayah-ayah, untuk mereka yang hadir ke solat Jumaat, bila mendengar saban minggu, bila diberi peluang sekali lagi nanti, apa perkara yang perlu diambil, bawa balik ke pejabat, dibawa balik ke rumah masing-masing. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Tarmizi dan kemudian semua penonton yang setia bersama dengan My Quran Time di TV Al-Hijrah. Jadi alhamdulillah kita berbincang hari ini tentang ayat yang seperti mana disebutkan tadi, saban minggu bagi ayah-ayah yang mana mereka ataupun remaja dan sebagainya yang pergi ke rumah Allah, pergi ke masjid pada hari Jumaat. Jadi ayat ini kata Saidina Abdullah Ibn Mas'ud, dia merangkumi 3 perkara. Maksudnya ayat ini sudah cukup lengkap kepada 3 perkara dan boleh kita panggil sebagai 3 serangkai. Kerana dalam Islam ini ada 3 serangkai, iaitulah tauhid, iaitulah ibadah, iaitulah akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai mukadimah umumnya, ayat ini sudah lengkap kepada 3 perkara, iaitulah kita sebutkan tadi tauhid, ibadah dan juga akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di manakah tauhidnya? Kata Saidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tauhid itu ialah bil adl. Adil itu ialah maksudnya, kata Saidina Abdullah Ibn Abbas, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang benar dan perkara-perkara yang mana semuanya dibincangkan dalam ilmu berkaitan dengan akidah. Itu yang pertama. Dan kemudian juga disebut di situ adalah adil. Adil ini seorang yang bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, kemudian melakukan perkara-perkara yang Allah perintahkan, maka dia seorang yang adil daripada sudut ibadah dan tauhid dan akhlak yang baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun adil juga daripada sudut tindak tanduk. Dan sebab tu kalau kita tengok antara tindak tanduk keadilan yang kita kena buat adalah apa dia? Iaitulah memberi kepada kaum kerabat. Berbentuk wang, bantuan dan sebagainya. Itu antara benda yang sangat dititik beratkan dalam ayat yang kita bincangkan ini. Dan kemudian setelah mana tauhid, setelah mana ibadah, ayat ini menyebut tentang ihsan. Kalau kita tengok daripada sudut keadilan itu, daripada sudut ihsan itu, satu perkara yang mana agama kita sangat menekankan.
Dan adil itu daripada sudut ibadah, akidah, daripada kita mungkin Nabi sebut banyak dalam hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, contohnya sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 100 kali sehari. Kan sebut contohnya lagi astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali sehari dalam hadis riwayat Bukhari dan sebagainya. Jadi kita nak ihsan, nak tambah lagi dalam ibadah kita. Kan tak ada buat apa PKP hari cuti hari Sabtu ni, maka zikir itu ditambahkan. Ibadah salat sunat itu ditambahkan, dan perkara-perkara yang baik berbentuk ibadah itu ditambahkan supaya dia itu mencapai darjat adil dan ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga berkait dengan dipanggil sebagai tadi, kita bagi kepada ahli keluarga kita. Maka antara perkara yang kita adil kadang-kadang, kita tengok dekat luar sana, Al-Fadhil Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tarmizi, ramai orang sibuk nak bagi dekat sana, nak bagi dekat sini, nak bagi kat itu dan sebagainya, nak keluarkan zakat kan dekat sana, dekat sini. Tapi dia tak adil kadang-kadang kepada adik-beradik dia. Dia tak adil kepada ahli keluarga dia. Dia tak adil kepada membantu sanak saudara dan sebagainya. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bila ditanya, wahai Rasulullah, aku ada 1 dinar, nak bagi pada siapa? Kemudian antaranya kata Nabi, anfiq ala ahli, kamu bagilah kepada ahli keluarga kamu. Dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari kata Nabi SAW, orang yang bagi sedekah, bagi harta sebagainya kepada ahli keluarga dia, dapat 2 pahala. 1 pahala menghubungkan silaturahim, 1 pahala sedekah. Maka ini antara ayat ini semangat yang kita nak bawa dalam bentuk ibadah dan bentuk ihsan. Ihsan ni kita kata buat kerana Allah, dan juga kita lakukan itu dengan lebih. Kan biasanya kalau contoh anak isteri kita ni biasa makan lauk biasa dan sebagainya, sekali-sekala belanjalah lembu yang daripada Jepun tu, yang daging mahal tu kan, Wagyu nama dia kan. Itu contohnya. Ataupun biasa makan dekat rumah je, isteri je yang masak, sekali-sekala dah boleh dine in ni, bawalah pergi keluar, jaga SOP lah, jangan lupa jaga SOP, bawalah pergi makan dekat mana-mana. Itu bentuk ihsan, buat lebih. Suami buat lebih, kita buat lebih, dan ini insya-Allah memberikan kebaikan kepada kita dunia dan juga akhirat. Baik. Kemudian bila disebut tadi tentang yang dipanggil fahsya dan juga munkar dan juga baghi, kan, ini antara 3 perkara yang sangat penting yang berkait dengan akhlak. Jadi tadi kita sebut tauhid dengan ibadah, yang ni ihsan dan juga akhlak kita kepada sesama manusia, ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang selainnya. Jadi bila sebut beza, apa beza antara fahsya, munkar dengan bagh, maka kata Imam Qurtubi rahimahullah, dan disebut juga oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dalam kitab beliau Tafsir Karimur Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, menceritakan maksud munkar itu lebih umum, apa saja perbuatan ataupun kederhakaan kepada Allah dalam berbentuk dosa, sama ada mungkin dengan hati, dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan apa saja, maka munkar itu lebih umum maksudnya. Adapun fahsya ini kata mereka, dia lebih fokus kepada nafsu syahwat. Apa saja perbuatan yang diiringi dengan nafsu syahwat, dosa, maksiat, zina atau sebagai contoh, maka sebab itu ia dipanggil keji, itulah fahsya. Maksudnya mungkar itu umum satu cerita besar dia, adapun fahsya adalah daripada dosa yang lebih fokus kepada naluri syahwat manusia untuk menghampiri kepada dosa yang dilarang oleh Allah. Adapun al-bagh ni maksudnya adalah, kalau kita tengok di kalangan para ulama tafsir ada 6 pandangan. Kan ada yang kata maksud bagh ini ialah salah satu daripada dengki. Bagh juga derhaka, bagh juga. Kemudian juga zalim, bagh juga. Kemudian pemusuhan, bagh juga. Kemudian penzina, dosa, maksiat, bagh juga. Dan melanggar hak manusia termasuk dalam bagh. Makna katanya bagh ini adalah satu punca yang nak bawa manusia keluar daripada ketaatan kepada dosa, iaitulah melakukan fahsya, melakukan mungkar, melakukan perkara yang tidak adil, kemudian juga kita kata tidak berlaku yang kita panggil sebagai pemberian kepada ahli saudara ataupun kaum kerabat tadi. Maka bagh itu Allah akhirkan dalam ayat ni menunjukkan itulah punca sebenar menjadikan orang itu fahsya, buat mungkar, kemudian tidak adil, kemudian menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah dan sebagainya, maka puncanya adalah bagh. Maka kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, bagh ini dia lebih fokus kepada menzalimi manusia, termasuklah kaum kerabat kita. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Mustafa menjelaskan tentang tadi Ustaz berkaitan dengan apakah yang terkandung di dalam ayat 90 ini sebagai satu perkara penting terutama bagi pemimpin keluarga yang hadir
khutbah Jumaat agar sedar bahawa sebenarnya ada banyak isi intipati yang perlu diambil tadhakkarun, diambil peringatan secara serius, kerana apabila seorang pemimpin itu mendengar, pemimpin keluarga, setiap rumah ini mendengar perkara ini, dia tidak akan terlibat dengan perkara fahsya, mungkar dan juga bagi sebentar tadi itu, kezaliman, sesama manusia di dalam rumah tidak buat kezaliman, apatah lagi nanti bila keluar daripada rumah. Jika ini tidak dijaga, diambil ringan, saya baru dia dapat berita, ada seorang dulu kawan saya masa di luar negara Ustaz, dia sekarang dekat Canada, dia nak mengambil keputusan untuk euthanasia. Euthanasia lebih kurang gitulah dia punya istilahnya. Dirancang untuk dimatikan. Kan, kerana apa? Kerana doktor-doktor di kawasan dia tu dah tak nak dah layan dia untuk memberi perubatan. Jadi akhirnya doktor seorang di sana dia kata bagi je lah dia mati. Dan sekarang dia dah siap bagi tarikh lagi 23 September. Sekarang ni saya tengah berhubung, harapnya mungkin ada sesuatu yang tuan-tuan di kalangan para doktor di Malaysia boleh buat sesuatu, ataupun bagaimana agar pasal beliau kat Canada, kalau kat sini tu mungkin kita boleh buat sesuatu, kan. Jadi ini antara perkara yang perlu kita beri perhatian, betapa sebenarnya menjaga apa yang terkandung dalam ayat 90 ini amat penting, terutama kita yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendapat banyak nikmat sebagaimana Allah senaraikan dalam surah An-Nahl ini sendiri. Baik, kita ingin melihat pada halaman 278 berkaitan dengan bila kita bertauhid, kita akan mengelakkan perkara bagh ataupun perkara fahsya wal munkar itu, insya-Allah bagi lelaki, bagi perempuan, dinyatakan pada ayat 97 hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kemudian diikuti selepas ayat itu adalah ayat tentang Quran. Menarik, lepas hayatan thayyibah ni dispesifikkan tentang Quran dan ta'uz. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bila membaca al-Quran. Kita nak tahu apa kaitannya ayat 97 dan 98 ini. Kita baca bersama dahulu ayat ini bersama Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ingin melihat ayat yang ke-97 98 dan kita nak jemput semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk sama-sama membaca bersama kita insya-Allah. Halaman 278 ayat 97 dan 98. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. Barang siapa yang beramal soleh, baik lelaki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ustaz Mustafa kalau boleh menjelaskan tentang hayatan thayyibah sebentar tadi dan terus masuk kepada Al-Quran, bagaimanakah ianya difahami agar kita dapat berikan keutamaan apa yang utama dalam hidup yang bahagia ini. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Faz, Ustaz Tarmizi, bila disebut tentang hayatan tayyibah dan amalan soleh, kan? Jadi kalau kita melihat daripada sudut asasnya, Allah sebut antara perkara amalan soleh dengan perbuatan anggota tubuh badan ini adalah solat. Dan kemudian di antara amalan soleh yang dibuat ataupun dilakukan dengan lidah adalah zikir dengan membaca Al-Quran.
Maka amalan soleh ini berkait ayat 97 dan juga ayat 98. Tiba-tiba Allah terus masuk pada ayat itu, bila mana kamu nak baca Quran, maka mintalah ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada cara untuk kita mencegah syaitan ataupun iblis daripada mengganggu gugat hati kita. Dan kalau kita lihat, sebenarnya ta'awudz ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Ketika mana mimpi yang buruk, Nabi suruh ta'awudz dalam riwayat Imam Bukhari. Ketika mana masuk tandas, Nabi suruh baca ta'awudz, tapi tak bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca a'udzu Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith, syaitan jantan, syaitan betina. Ketika bergaduh, Nabi suruh ta'awudz. Ketika salat pun Nabi suruh kita ta'awudz awal bacaan itu. Kerana kebergantungan dan tawakal kita kepada Allah, hatta dalam buat ibadah yang baik pun, amal soleh pun, kehidupan yang baik pun, ada kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita lihat, untuk melindungi ibadah kita supaya ikhlas kepada Allah. Pertama, kenapa ta'awuz pada amalan-amalan soleh? Pertama, kita kata untuk supaya keikhlasan dalam hati kita kepada Allah. Yang kedua, supaya dijaga amalan kita itu, diberikan tumpuan, diberikan kita kata sebagai fokus dalam kita melakukan ibadah itu, tidak terumbang-ambing salatnya, baca Qurannya dan sebagainya. Jadi yang kedua, fokus. Dan yang ketiga, supaya kita istiqamah dalam ibadah yang kita lakukan itu. Sebab tu kita sentiasa istiqamah dalam Quran, dalam solat kita kan, kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan supaya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz-lafaz ta'awuz itu boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kemudian juga a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Boleh juga sebahagian ulama kata ambil daripada ayat Quran tadi, asta'idz billah minasyaitonir rajim. Tak apalah tuan-tuan, yang pentingnya kita baca ta'awuz, kerana itulah kebergantungan kita, tawakal kita kepada Allah, untuk supaya amal soleh kita betul-betul soleh, betul-betul dipersembahkan untuk Allah, betul-betul istiqamah di sisi Allah, termasuklah kita membaca Al-Quran. Sebab apa? Kalau kita pergi balik, ulang jauh balik kan, muka surat sebelum ini, pada surah A'raf ayat 12 hingga 17, apa janji syaitan, apa janji iblis. Dan kemudian selepas mana dia nak menghasut manusia, dia minta, ya Allah hidupkan aku, dia bagi lama sikit kan, jangan matikan aku. Allah perkenankan dia supaya dia boleh hasut manusia. Dan pada ayat 17 tuan-tuan tengok apa perangkap dia. Allah menyatakan, ini surah Araf ayat 17, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ila akhir ayat. Kemudian syaitan akan datang daripada mana tuan-tuan? Daripada depan, daripada belakang, kemudian apa? Daripada kiri, daripada kanan. Dan semua ini tujuan untuk menghancurkan ibadah manusia, termasuk baca Quran tadi. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan bahawa liyuqal qari', supaya dia tu dipanggil sebagai orang yang qari', baca Quran pandai, hebat dan sebagainya. Itu ada unsur-unsur yang ketidak ikhlas kan, dengan mengajak manusia untuk pandai baca Quran, ilmu tajwid, macam kita buat main Quran tadi dengan hati yang ikhlas, tak ada masalah. Tapi kita bimbang takut ada unsur tu kan. Jadi yang tu akhirnya ada hasutan syaitan, dan sebab itulah kita minta berlindung daripada Allah. Dan a'udzubillah, ta'awuz tadi dia datang daripada atas, kerana pada ayat surah A'raf ayat 17 tadi tak dikatakan syaitan akan ganggu daripada atas, kerana kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, dengan ta'awuz, dengan tawakal, kita minta bantu pada Allah supaya amalan dia salih baik, maka yang itulah pergantungan kita daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan insya-Allah. Jadi dalam semua ibadat kita, ini sebut Quran saja, tapi solat, puasa, zakat, sedekah, infak dan sebagainya, puasa hari Ashura baru ni kan, puasa apa hari-hari Muharram, maka semua tu kita minta berlindung daripada Allah, daripada syaitan yang menghasut dan merungkaikan, menjatuhkan kita ke lembah orang yang mana tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Mustafa yang menjelaskan Ustaz tentang EV. Betul. I ikhlas. Betul. F fokus. Betul. Dan I istiqamah. Bila kita membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kepentingannya ada 3 sebentar tadi, dan teruskan kita bersama. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca faham aman insya-Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Amin ya Rabb. Itu doa yang kita selalu titipkan Ustaz untuk kita doakan sahabat-sahabat kita. Antaranya kita nak doakan juga kepada ibu-ibu kaki tangan Tiwil Hijrah agar dikurniakan kesembuhan. Antaranya kita doakan kepada Puan Rozaina binti Masran yang kini sedang dirawat di hospital. Juga buat Puan Azizah binti Muhammad Isa, kita juga nak doakan kesembuhan buat beliau. Dan kita nak ucap takziah kepada Puan Azizah sekeluarga atas pemergian ayahandanya Allahyarham Muhammad Isa bin Abbas. Dan tak lupa Ustaz, kita juga nak ucapkan takziah innalillahi wa inna ilaihi raji'un buat Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, pengurusi IKIM dan mantan ketua Sesama Negara yang telah kembali ke rahmatullah pada hari ini Ustaz. Banyak jasa beliau. Ya Ustaz, banyak sangat jasa beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala cucuri rahmat, keampunan dan ditempatkan bersama dengan para salihin oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Amin ya Rabb. Amin, ya. Jadi insya-Allah Ustaz, itulah doa kita selalu kita titipkan Ustaz bersama sahabat-sahabat Al-Quran di Facebook, ruangan Facebook juga doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurnia kesembuhan dan mengangkat kembali wabak ini daripada kita. Amin ya rabbal alamin Ustaz. Alhamdulillah, kita sama-sama Ustaz dengan segala berita itu kita ambil pelajaran, kita tidak mahu jadi orang yang lalai. Betul, dan inilah yang disampaikan pada muka surat 279 bila Allah menyatakan di hujung ayat 108 itu wa ulaika humul ghafilun, mereka itu orang yang lalai apabila mengutamakan dunia berbanding dengan akhirat. Ya, istilahnya syaraha bil kufri sadra, ya, tenang dengan kekufuran. Dia rasa tak bersalah kalau buat kesilapan ataupun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang kita nak lihat ialah perkataan al-ghafilun ini pada ayat 108 dan pada ayat 119 pada halaman 281 halaman akhir itu Allah menyatakan tentang konsep ataupun istilah bijahalah, ya. Jadi dua perkara ini Ustaz mungkin ada yang keliru. Apa beza lalai dengan jahil? Ya. Ini perkara yang kita ingin belajar ulang kaji bersama Ustaz Mustafa. Kita nak baca dahulu ayat 119 halaman 281 bersama Ustaz Tarmizi, kemudian kita akan mendengar apa beza di antara al-ghafilun dan juga jahil bijahalah agar kita dapat berwaspada, buat persediaan yang terbaik kerana kita tahu bahawa kepergian itu pasti, tetapi apakah bekalan yang kita ingin bawa bertemu ilahi. Kita baca ayat 119. Masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Mustafar, khususnya yang saya kasihi lagi saya hormati tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari kita melihat ayat yang ke-119 di halaman yang terakhir surah An-Nahl Ustaz. Ya. Iaitu di halaman yang ke-281. Mari kita baca sama-sama insya-Allah ayat 119 atas sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha Sadaqallahul azim. Surah
Sadaqallahul Azim ayat 119. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampunkan orang-orang yang melakukan kesalahan kerana bijahalah, kerana kejahilannya. Kemudian setelah itu mereka bertaubat dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita bersama Ustaz Mustafa. Untuk Ustaz, kalau boleh dijelaskan beza di antara al-ghafilun dan juga orang yang jahil, al-jahilun. Bijahalah yang disampaikan pada ayat 119 agar dapat kita bezakan dua istilah ini, jangan sampai terjebak dalam salah satunya ataupun bagaimana. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma binnas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Moga Allah sembuhkan mereka yang sedang sakit dan juga Allah Subhanahu wa taala rahmati, ampunkan juga mereka yang telah pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesanan yang sangat besar sebenarnya Allah sebut pada ayat ini, iaitu orang yang ghafilun, orang yang lalai, dan juga jahil, orang yang jahil. Dan kalau kita melihat di kalangan para ulama salaf dulu, mereka membezakan di antara ghafil dan juga jahil. Jadi sekurang-kurangnya saya boleh sebutkan 4 perbezaan lah. Jadi yang pertama, ghafil ini biasanya ialah dia tidak peka dan langsung tidak ambil tahu terhadap apa yang berlaku di sekeliling dia. Maksudnya orang sampaikan nasihat, orang bagi petunjuk hidayah, ada kelas-kelas agama, ada baik Quran time dan sebagainya, dia tak nak ambil tahu langsung. Yang penting dia itu terus kehidupannya dengan kemewahan dunia. Itu yang pertama, beza ghafil. Adapun jahalah, iaitulah mereka yang mana tenggelam. Mereka tahu, mereka faham, mereka baca, mereka nampak di sekeliling mereka itu ada perkara-perkara yang boleh bawa kepada hidayah, akan tetapi mereka tewas dengan nafsu. Mereka tewas dengan nafsu syahwat mereka yang akhirnya mereka terjerumus ke dalam dosa ataupun maksiat yang mana berkait juga dengan apa yang kita sebutkan pada ayat fahsya dan juga mungkar yang kita nyatakan tadi. Baik, itu yang pertama. Maksudnya apa? Satu, peka, iaitulah dia, itu jahalah, jahil itu dipanggil, tapi dia tak amal, dia tak buat, dia tenggelam dalam dosa. Ada ghafilun, langsung tak nak ambil tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ghafir ini iaitulah Allah tujukan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka buat dosa, mungkin mereka mengiktiraf dosa itu adalah kebaikan. Kan? Kemudian juga mereka rasa dosa itu adalah benda yang tenang bila mana mereka melakukannya. Maka kalau ayat sebelum tu, pada ayat 107, kita akan tengok Allah fokus kepada orang-orang kafir seperti mana yang Al-Fadhil Ustaz Faz sebutkan tadi tentang orang-orang kafir yang tenang dengan melakukan dosa. Adapun orang yang jahil ni, dia boleh jadi orang tu Islam, orang tu Muslim, tetapi dengan keadaan kejahilan. Jahil ni dia bukan tak ada ilmu. Dan kita kena faham, jahil ni bila dia buat dosa dengan dia tahu itu adalah dosa, dia buat juga, maka itu juga satu kejahilan yang dia perlu faham. Kan, bukan sekadar jahil ni tak ada ilmu. Jahil ni dia buat dosa itu sudah diiktiraf sebagai satu kejahilan. Jadi kalau tengok beza yang kedua tadi, maka ghafil ini biasanya pergi kepada kekufuran, iaitulah mereka tidak ada ruang langsung untuk bertaubat kepada Allah. Adapun ayat 119 tadi kita tengok ada ruang untuk mereka dah buat amal buruk, buat kejahatan, tapi mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beza yang kedua. Beza yang ketiga juga kalau kita tengok daripada sudut ghafil ini adalah biasanya ghafilun dia isyarat kepada penentangan sesuatu benda yang dia tak faham itu, sesuatu benda yang dia tak nak ambil tahu tu. Orang cerita tentang agama Islam ni adalah agama yang mana mendamaikan, tak, dia kata itu teroris, itu agama yang sekian-sekian dan sebagainya. Maka dia membangkang, dia menentang. Adapun orang-orang yang jahil ini, dia tahu, dia faham, tetapi daripada sudut pengiktirafan dia iktiraf itu dosa, dia iktiraf itu kejahatan, dia iktiraf itu adalah satu keburukan. Dan dalam hati dia kadang-kadang ada rasa ruang untuk kembali bertaubat kepada Allah. Adapun orang ghafil yang tu tenggelam terus. Sebab tu dalam ayat tu Allah sebut tabak, Allah kunci, mati, tutup habis hati dia dan dia tidak akan kembali kepada Allah bagi orang-orang yang ghafil. Adapun orang jahalah tadi, maka ada ruang untuk dia kembali walaupun dia tahu itu dosa, tapi mungkin dia akan katalah nanti saya akan taubat umur 50 contohnya kan. Dia akan kata cita-cita itu ada, tetapi dia tidak melakukannya pada waktu yang sepatutnya, tapi bertangguh-tangguh. Itu jahalah. Dan yang akhir sekali kalau kita tengok, ghafir ini biasanya dia melibatkan panca indera dan hati. Tengok di situ pendengaran, tengok di situ telinga kan, mata melihat, kemudian hati mereka. Biasa dia libatkan panca indera, yang mana panca indera inilah yang mana dia tak gunakan sebaik-baiknya. Adapun orang jahalah ini, mereka ni panca indera ada,
Tapi kadang-kadang dengan sebab dorongan nafsu syahwat dan tidak dikunci hati dia, tidak dikunci dan tidak ditutup, dan akhirnya insya-Allah mudahan ada peluang dan ruang untuk dikembali sekelumit iman dia, sekelumit perasaan dia, sekelumit rasa berdosanya, dia kembali kepada Allah, berbeza dengan orang yang ghafil tadi. Dan kalau kita lihat sebenarnya apa dia punya pengajarannya penting daripada ayat ni, yang pertama tuntut ilmu dan amal. Itu sangat penting. Ilmu sebab tu kita ada baca, faham dan amal. Bukan sekadar kita tuntut ilmu saja, tapi sekadar pengetahuan, kita tidak beramal. Pertama. Yang kedua, sentiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya, mungkin kita kadang-kadang termasuk yang jahalah itu. Kan dia dengan sebab nafsu dorongan itu kadang-kadang buat manusia nak pergi kepada melakukan dosa. Dan kemudian juga ceritakanlah, carilah kebenaran dalam Islam. Yang ketiga, ceritalah kebenaran dalam Islam, petunjuk hidayahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, tidak lain tidak bukan, supaya kita dapat pada penghujung ayat tu Allah kata apa? La ghafurur rahim, supaya kita dapat pengampunan dan kasih sayang rahmat Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita sentiasa bertaubat, menambahkan ilmu, kefahaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Mustafa ya, menjelaskan 4 poin tadi Ustaznya, perbezaan di antara ghafilun dan juga orang yang bijahalah ya. Kalau ghafilun itu salah satunya memang taba'a, Allah telah menutup. Kerana apa? Kerana ada potensi-potensi yang ada tapi digunakan untuk menentang. Tetapi kalau bijahalah ini kadang-kadang tewas Ustaz ya. Boleh ada tahu sesuatu, mungkin belajar baca Quran, tetapi kadang-kadang tersilap. Tetapi Allah membuka peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu taala, malah Allah janjikan di situ la ghafurur rahim. Jadi itu penerangan antara mesej besar di halaman akhir surah An-Nahl, dan di hujung-hujung tu ayat 125, antara perkara untuk kita mengelakkan kejahilan dalam masyarakat ini Ustaz ya, adalah dengan kita menyeru orang lain kepada ke jalan Tuhan ya, dengan hikmah, dengan nasihat yang bagus, dengan kita berjidal ataupun kita berhujah dengan cara yang lebih baik. Ini akan menyebabkan penghujahan dalam diri kita itu untuk menolak kejahilan. Jahilan itu maksudnya mengikut perasaan ataupun tewas pada hawa nafsu itu dapat dikuatkan. Dan kita berpindah kepada halaman 282 ya, surah Al-Isra, surah yang bercerita tentang bagaimana kita nak menjadi orang bertakwa, orang yang ihsan. Bermula daripada ayat 1 hingga ayat 7 ini kita dah baca semalam Ustaz ya. Tapi hari ini kita sebenarnya nak ulang balik semula ayat 1 untuk sama-sama kita ulang kaji apakah idea kasar secara meluas surah Al-Isra ini sendiri. Ayat 1. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul yang saya hormati, lagi dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Mustafa, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Ramai Ustaz yang berkongsi dengan kita, Puan Rokiah, Tuan Muhammad Ghani, Puan Aini, Puan Habsah, Azura Hashim, Niza Roni, mesti tengok ulangan, tak boleh fokus on the way tengok drive. Allah Akbar. Ada ulangan. Kadang-kadang dia tak tahu ada ulangan, tapi hari Sabtu dan Ahad lewat sikit. Pukul 11 malam dan juga subuh pukul 6 pagi. Hari Isnin sampai Jumaat pukul 10 malam dan 6 pagi. Jadi boleh setiap masa untuk kita ulang kaji, ulang tengok balik pengajian kita. Jadi kita nak baca sekarang ni Ustaz Fazrul ya, ayat yang ke 100 ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Okey, baru bermula Ustaz ya. Ayat yang mula-mula surah Al-Isra. Subhanallah. Ayat selalu kita dengar tatkala kita bertemu dengan Isra wal Mi'raj. Jom kita sama baca ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ila المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
Sadaqallahul Azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada suatu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah permulaan daripada surah Al-Isra. Kita persilakan Ustaz Mustafa untuk menjelaskan sedikit Ustaz dalam masa yang pendek, tetapi sejarah umat Yahudi yang panjang pada halaman 282 ke hadapan nanti. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Ustaz Faz, Ustaz Tar dan sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita Bani Israel ini kita kata peringkat pertama kegemilangan kehebatan mereka kita dah lalu pada surah Al-Baqarah dan seterusnya. Dan kemudian kita tengok bahawa sebenarnya mereka ni ada dua peringkat, dan peringkat yang kedua ni pun pada zaman Nabi Isa AS pun nampak hebat juga mereka ni. Dan di situlah sebenarnya Allah menguji kerajaan mereka Bani Israel dengan penentangan seperti mana Bukhtanasar, ketika mana mereka dapat rampas balik Palestin dan sebagainya. Jadi kalau ikutkan tentang sejarah ini sangat hebat, sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Quran banyak kali tentang Bani Israel. Tapi saya nak ambil sedikit antara sifat Bani Israel yang mana mungkin semalam pun Ustaz Faz dan juga Ustaz yang membacanya ataupun Ustaz Tar ataupun Ustaz Tir yang membacanya juga, kita akan nampak bahawa sebenarnya antara sifat sombongnya, antara sifat yang besar pada Bani Israel, orang-orang yang kufur ini pada ayat 4 dan 5 adalah uluwan kabira, sangat penuh dengan sifat kesombongan. Itu antara ciri-ciri orang Yahudi, di antara ciri-ciri juga orang di kalangan Bani Israel yang mereka ni amat sombong. Dan kalau kita tengok sebenarnya kesombongan ni kita kadang-kadang tak pernah belajar daripada sejarah. Tengok bagaimana Qabil dengan sebab sombong dan dengkinya. Tengok kaum Ad dengan sebab sombong dan dengkinya. Tengok kaum Thamud dengan sebab kehebatan. Pada ayat surah A'raf ayat 75, ayat 74 Allah jadikan mereka ini khulafa, kemudian pemerintah. Kemudian Allah jadikan mereka juga dengan keadaan yang kita kata sebagai dibagikan pendirian ataupun mendirikan istana yang begitu hebat, dan mereka memahat itulah batu-batu gunung-gunung supaya dijadikan rumah hebat, tetapi mereka sombong. Maka kesombongan ini antara satu benda yang kita kena elak, kerana dalam surah Isra juga pada ayat 37 Allah cerita juga wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan keadaan yang sombong. Maka sifat Bani Israel sombong ini satu benda yang la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min dzarrah, atau kama qala Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, tak masuk syurga yang mana mereka dalam hati dia ada sekelumit mutazarah, kibir, sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok pula pada ayat ke-6 Allah cerita tentang Allah bagi mereka nikmat syukur dengan anak-anak dan harta dan sebagainya. Hari ini kita banyak harta, nikmat dan sebagainya yang kita perlu jaga, perlu perhatikan, dan mudah-mudahan kita tidak takabur, tidak sombong, dan tidak ditutup pendengaran kita, tidak ditutup kita punya penglihatan kita daripada kebenaran, dan akhirnya jatuh ke dalam sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Dan akhir sekali ayat 7 Allah cerita in ahsantum li anfusikum, yang paling terbaik di kalangan kamu nak buat baik. Buat baik itu sebenarnya buat baik kepada diri kamu sendiri. Jadi amalan soleh pada ayat yang awal tadi, adil, kemudian ihsan, beri kebaikan, maka itu sifat-sifat yang baik seorang Muslim. Dan selain daripada itu berlawanan, maka itu antara salah satu ciri sifat-sifat Bani Israel, orang Yahudi, yang patut kita jauhi. Jadi jadikan surah Isra ini terus bersama Quran Time, dan mudah-mudahan insya-Allah lepas ni kita akan gali dan banyak lagi bersama dengan Ustaz Faz, supaya kita dapat pemahaman yang betul dan amal betul-betul cara yang terbaik insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Mustafa menjelaskan tentang apakah kesimpulan sejarah panjang naik turunnya Bani Israel itu. Turunnya itu kerana sombong, naiknya itu kerana pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Formula yang sama untuk kita yang kita akan belajar lebih lagi dalam surah ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mustafa sudi bersama untuk mencerahkan, terutama surah An-Nahl ini surah tak famous Ustaz Bila tak famous itu kadang-kadang surah lebah mana apa kaitan lebah dengan sebenarnya kita tahu bahawa lebah itu dapat wahyu keluar madu dapat ilhamlah pergi cari madu dan memberi manfaat pada manusia. Maka kita bila dapat wahyu, kita dakwahkan, ia akan menyebabkan kita menghasilkan manusia yang berteraskan wahyu, yang beramal
membawa manfaat kepada masyarakat. Kita doa Allah berikan kepada kita hidayah dari masa ke semasa, dan kita berdoa bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Betul Ustaz, kita ulang kaji ni, Datuk Rozana kongsi dengan kita, bila buat ulang kaji ini baru saya nampak lebih jelas kehebatan surah An-Nahl ini. Allah. Terima kasih kepada Datuk dan juga sekeluarga, selalu beliau bersama keluarga menghadap depan TV, subhanallah. Dan terima kasih juga pada Fadil Ustaz Mustafa yang kongsi tambah ilmu pada hari ini, alhamdulillah. Jadi jom kita sama-sama doa, mudah-mudahan Allah perkenankan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa mak ayah kami ya Rahman, dosa mak ayah mertua kami ya Rahim, dosa-dosa muslimin dan muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini ada di antara kami yang sedang diuji dengan kesakitan, sedang dirawat di hospital, ya Allah. Dek kerana wabak ini, ya Allah, Engkau sembuhkan, ya Rahman. Engkau sembuhkan, ya Rahim. Engkau sembuhkan, ya Arhamar Rahimin. Kurniakan perlindungan buat kami semuanya, ya Allah. Kurniakan perlindungan buat kami daripada pandemik wabak ini, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, kurniakan kemudahan, kekuatan, kesempatan buat kami untuk kami terus telusuri ayat demi ayat daripada kalam-Mu Al-Quran ini, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita agar kita dipelihara Ustaz ya di dunia, dan sudah tentunya paling pasti dipelihara di akhirat dengan berpandukan pada hidayah ini, tidak sombong. Pertolongan Allah akan sampai jua. Inilah yang kita ingin bawakan, perspektif ini dalam masyarakat, dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan bersama kita mahu hidayah ini sampai ke seluruh pelosok dunia, kerana kita tahu inilah antara formula kejayaan. Surah Musabbihat pertama yang kita ikuti, surah Al-Isra, kita akan sambung pada hari esok insya-Allah. Kita bertemu ulangan pada malam ini pada jam 11 Ustaz ya. 11 malam, dan juga pada esok pagi 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh MFDM ya, untuk kita sama-sama kita doakan keberkatan, dan terus tuan-tuan jaga keselamatan, jaga SOP, jaga usaha untuk mendapatkan vaksin. Moga-moga Allah pelihara kita semua insya-Allah. Jadi jangan lupa terus kita bersama Al-Quran pada setiap masa. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.